Halo guys, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe, like, komen, dan share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mau kongsikan kepada Anda daripada berita harian. Sah atau tidak, peguam berbeza pandangan. Kuala Lumpur, perjanjian sefahaman kerjasama yang dimenterii. Pakatan Harapan PH dengan gabungan parti yang menyokong pembentukan kerajaan perpaduan di bawah pentakbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengundang reaksi berbeza daripada pengamal undang-undang. Peguam Nizam menyifatkan perjanjian terbabit sebagai tidak sah dan bertentangan dengan perlembagaan. Katanya tiada terma perjanjiannya bercenggah dengan perlembagaan persekutuan boleh dikatakan sah dari segi polisi awam. Wakil rakyat memiliki tanggung jawab kepelembagaan untuk membentangkan pendirian mereka bagi pengundi yang diwakil. Tanggung jawab ini mesti mengatasi apa-apa yang diperuntukkan dalam mana-mana perjanjian, katanya kepada Bah di sini hari ini. Nizam berkata sebarang kekarangan atas tanggung jawab keperlembagaan, khususnya jika ia membelakangkan kepentingan rakyat, tidak wajar dihujakan sebagai konsisten dalam pelembagaan persekutuan. Ruang mesti wujud untuk seorang wakil rakyat melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu untuk tidak menyokong sekiranya Perdana Menteri bertindak membelakangi kepentingan rakyat, katanya. Sementara itu, Muhammad Khairul Azam Abdul Aziz berkata perjanjian itu adalah sah dan tidak melanggar mana-mana luas perlembagaan karena selaras dengan akta anti lumpat parti. Mengulas sama ada perjanjian itu adalah haram atau tidak perlembagaan dan akan membawa kepada pemerintahan, Direktur Muhammad Khairul hanya menjawab tidak setuju. Semua empat gabungan parti politik perjanjian dengan PH diwakili pemimpin tertinggi masing-masing, yaitu Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Safi Abdal, pengurusi gabungan Parti Sarawak GPS Tan Sri Abang Johari Abang Openg, pengurusi Barisan Nasional BN Datuk Sri Ahmad Zaid Hamidi, dan pengurusi gabungan rakyat Sabah GRS Datuk Haji Jinor, manakala PH diwakili Anwar sebagai pengurusinya. Halo guys, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe, like, komen, dan share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya kongsikan kepada Anda daripada Astro Awani. Dana PRN Sabah Anwar cerita semuanya kepada SPRM. Tan Sri Anwar Musa mengesahkan beliau sudah dipanggil memberi keterangan kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM. Minggu lepas susulan dakwaan jutaan ringgit diserahkan pengurusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin kepada UMNO ketika pilihan raya negeri PRN Sabah 2 tahun lalu. Salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe, like, komen, dan share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mau kongsikan kepada Anda berita panas, berita mengejutkan hari ini daripada berita harian. Dr. Mahathir letak jawatan pengurusi pejuang. Kuala Lumpur, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad meletak jawatan sebagai pengurusi Parti Pejuang Tanah Air Pejuang. Perkara itu disahkan oleh sumber parti itu. Bagaimanapun, Dr. Mahathir dikatakan akan kekal sebagai pengurusi Gerakan Tanah Air GTA. Setakat ini, tiada pengumuman secara rasmi dilakukan oleh parti itu lagi. Difahamkan, Perhimpunan Agung Tahunan AGM Pejuang kedua akan diadakan pada 14 Januari depan. Pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15 lalu, Dr. Mahathir yang bertanding di Parlimen Langkawi tewas kepada calon Perikatan Nasional PN Muhammad Suhaimi Abdullah yang memperoleh majoriti 13.518 undi.
Pada PRU 15 juga, pejuang gagal membenangi sebarang 125 kawasan yang dipertandingkan, malah ramai calonnya hilang uang deposit. Dr. Mahathir bagaimanapun akur dan menerima pilihan rakyat dengan hati yang terbuka, malah beliau akan memberi tumpuan kepada bidang penulisan dan turut terbuka untuk ditemuduga penulis. Sekian, thank you. Halo guys, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe, like, komen, dan share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mau kongsikan kepada Anda daripada Malaysia kini. Dr. M tak sertai NGO memfakat Nasional PN Anwar. Bekas Perdana Menteri Datuk Mahathir Mohamad tak menyertai mufakat Nasional MN, sebaliknya akan memberi sokongan kepada NGO itu atas kebaikan negara dan orang Melayu. Menurut presidennya Anwar Musa, bekas ahli parlimen itu berkata demikian pada sidang media di pejabat MN di Damansara, Kuala Lumpur hari ini. Pada saya ada Tun menyertai MN itu tidak berbangkit. Tun adalah seorang negarawan, MN hanya sebuah persatuan yang kecil. Tun adalah bapa kepada negara kita. Walaupun apa juga berlaku, tiada siapa dapat menafikan bahwa Tun adalah negarawan ulung. Walaupun dia menjadi ahli rasmi atau tidak, saya telah menjemputnya untuk menyertainya. Dibalas kata buat saja yang baik, saya sokong. Tun Dr. Mahathir turut melahirkan kebimbangan beliau tentang kedudukan orang Melayu dan berkata usaha untuk kebaikan negara dan orang Melayu dia akan sokong, kata Anwar menjawab soalan mengenai pertemuannya dengan Mahathir semalam. Dalam perkembangan berkaitan, Anwar berkata bahwa MN sudah menerima hampir 20.000 permohonan setakat semalam. Terdahulu dia juga mengumumkan senarai 30 ahli barisan pemimpin pusat MN. Halo, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe, like, komen, dan share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mau kongsikan kepada Anda daripada Sinar Harian. Sanusi sedia bertemu Anwar di Mahkamah. Menteri Besar Kedah Datuk Sri Muhammad Sanusi, MD,